Saya saudara Faizal. Pertama sekali saya ingin kenalkan diri saya dululah. Okey. Nama saya Encik Raja Azlan bin Raja Abdullah. Sekarang menjawat sebagai program koordinator untuk Diploma More Teknologi ni dekat German Malaysia Institute. Okey, saya dah bermula bekerja di JMI sejak 2009 dan sebelum tu saya ada pengalaman sedikit lah di industri daripada tahun 2001 hingga ke 2008 dalam bidang plastik processing. Okey. Jadi di sini saya ingin menerangkan sedikit sebanyak tentang program Diploma More Teknologi ni, mungkin menjadi sedikit panduan dan rujukan kepada tuan-tuan, puan-puan dan adik-adik semua berkenaan program ni. Jadi kalau ada soalan dan juga apa-apa pertanyaan digalakkanlah juga, tiada masalah. Okey. Saya nak minta izin untuk present slide saya. Okey, Saudara Faizal? Boleh, silakan. Boleh Okey. Boleh. Make sure kita tekan butang present nanti kat bawah tu. Okey. Okey, Saudara Faizal dapat skrin saya tak? Belum muncul lagi. Belum muncul lagi Dia punya PowerPoint slide belum muncul. Dah. Ni dia tulis pengenalan untuk program More Ya. Teknologi, betul ke? Betul je. Betul Saudara Faizal, betul Saudara Rahman. Okey. Boleh ke? Dapat? Boleh, teruskan. Okey, kejap saya bagi saya ni. Okey, so ada beberapa few slide yang saya ingin terangkan di dalam program ini yang disediakan oleh saya sendiri. Okey. Pertama sekali saya ingin menjelaskan tentang GMI lah, sejarah ringkas GMI. Dia ditubuhkan sejak tahun 1991 dan asalnya lokasi di Ceras di Syamelin. Pada 2008 dia berpindah ke kampus baru yang lebih besar, lebih sophisticated dan komplit segala kemudahan yang diperlukan. So bidang permulaan diteruskan adalah bidang production teknologi dan industrial elektronik pada asalnya lah, dan juga menawarkan program A-level untuk persediaan lanjutan pengajian di Jerman. Okey. Jadi pada asasnya matlamat utama JMI ini untuk melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi selaras dengan teori dan praktikal. Okey, baik. Okey, ini adalah sebahagian visi dan mission untuk German Malaysia Institute lah. Tak perlu saya akan terangkan detail. Secara amnya memang kami di Jerman, JMI, ingin melahirkan high quality technical education, training and service sebagai tanggungjawab kepada global industry demands. Itulah ada objektif utama di JMI. Okey, so di dalam industri pembuatan, saya sedikit sebanyaklah sebelum saya terangkan program di teknologi ini, kita nak tengok hierarki dalam pekerjaan dalam satu industri pembuatan lah khususnya. Okey, so biasanya di JMI, program yang ditawarkan di Diploma Teknologi ini adalah program diploma. Okey, sama-sama dengan kursus-kursus lain lah seperti tool and die dan lain-lain. So currently biasanya lepasan daripada Diploma More Teknologi ini akan mempunyai banyak peluang pekerjaan yang sesuai. Tapi kalau industri pembuatan, biasa dia akan bermula daripada assistant engineer lah. So in case dia akan perform, dia bagus dalam company tersebut, dia tak ada masalah untuk teruskan kerjanya dalam company tersebut hingga ke jawatan-jawatan yang tinggi. Jadi maka bukanlah dikatakan diploma ni tidak mempunyai masa depan. Ada masa depan yang cerah juga. Okay? Jangan risau, saya akan terangkan lagi kelebihan-kelebihan program ni dan apa jawatan-jawatan yang boleh ataupun skop kerja yang boleh didapat jika terlibat dalam program diploma ini. Okey. So dalam Mechanical Engineering Department ni ada banyak program. Ada Diploma Engineering Technology to and Die, Manufacturing System, Product Design and Manufacturing, Industrial Quality Management dan lain lagi, termasuk seperti gambar-gambar ni lah. Ada CNC Technology, Industrial Design, Machine to Maintenance, dan yang saya ingin terangkan ni adalah ini, iaitu berkenaan dengan More Technology. Okey. Okey. Secara amnya, produk plastik. Selalu bila kita terangkan tentang produk plastik, kebanyakan berfikiran produk plastik ni ada produk-produk yang simple, contohnya beg plastik, pinggan, mangkuk. Tapi asasnya kita
di luar sana produk plastik ni sangat meluas hingga kan boleh menghasilkan produk-produk yang high end. Saya bagi contoh pada kereta sahaja. Of course kereta memerlukan komponen-komponen yang lasak, kuat, berkualiti tinggi. Maka boleh tengok pada gambar ni. Gambar ni. Komponen plastik yang dalam kereta ni pun bukan puluh-puluh, beratus-ratus sebenarnya. Ini hanya contoh sahaja. Dan setiap produk plastik yang dihasilkan ni memerlukan acuan dia sendiri dan memerlukan proses dan of course dalam manufacturing proses. Di siapa yang nak melakukan dia? Of course yang terlibat di dalam ataupun dalam pengurusan mortologi ni. Okay, baik. Okay, saya terangkan tentang program ni lagi. Okay, dalam pembelajaran diploma mortologi ni, kita menggunakan konsep 70% praktikal dan 30% teoretikal. Jadi secara amnya kalau tengok pada gambar-gambar ni, kami memang mendedahkan kepada pelajar-pelajar kami mesin-mesin apparatus tool yang sebenar. Maka boleh katakan pelajar-pelajar ni memang diberi pendedahan yang secara hands-on dan betul. Bukan hanya teoretikal. Jadi bila dia masuk ke alam pekerjaan, dia telah melalui proses-proses yang telah dibelajar di JMI. So kemungkinan besar dia sudah jadi pekerja mahir ataupun sebagai mahir. Okay. So antara objektif program ini adalah melahirkan tenaga mahir. Diulangi, tenaga mahir yang mampu menampung kekosongan jawatan di dalam industri plastik yang kian berkembang. Okay. Seperti mold maker, mold designer, production engineer, tooling section, QA engineer, machinist dan banyak lagi sebenarnya. Okay. Dan saya ingin terangkan ikut pengalaman saya, alumni pelajar-pelajar yang telah menghabiskan kursus mortologi ini bukan bekerja di bidang plastik sahaja, ada juga yang bekerja bidang-bidang lain. Sebab subjek-subjek yang belajar sehingga kini banyak dipraktikkan juga dalam teknologi lain. Contohnya dia boleh jadi sebagai machinist. Yeah? Okay, sebahagian subjek utama dalam program ini adalah plastic product design, mold design, mold maintenance, plastic injection molding process and mold making. Ini hanya sebahagian sahaja. So ada subjek-subjek lain yang merangkumi keseluruhan 6 semester termasuk 1 semester implant training. So pelajar-pelajar ni memang akan dididikan daripada A sampai Z bagaimana untuk menghasilkan satu acuan mold ni. Seperti ni design ni. Yang ada design implant ni dilakukan oleh pelajar JMI sendiri. Dan selepas dihasilkan, dia akan trial pada misi injection molding ni pula. Okay. Okay. Para pelajar dari program ini juga mahir dalam teknologi pemisinan sama ada conventional, CNC maupun ADM. Okay. Ini CNC mesin. Ini ADM. Okay. Maka peluang pekerjaan graduan bukan terhad kepada bidang acuan saja seperti yang nyatakan, okay, tetapi juga dalam bidang yang setara dengan jawatan seperti machinist. Sebab untuk menghasilkan satu acuan mold, pelajar ni perlu melalui proses-proses pembelajaran seperti mesti tahu operate dan menggunakan dan juga program mesin CNC, mesin ADM, capability untuk menghasilkan mold flow analysis dan disebabkan itu knowledge yang didapat daripada program ini boleh diguna pakai di alam pekerjaan, tidak hanya khusus dalam bidang teknologi dalam industri plastik. Okay. So pada projek akhir tahun seperti saya nyatakan, para pelajar mesti menghasilkan satu acuan yang komplit sehingga dia trial di misi injection molding menghasilkan produk plastik. Sebagai contoh pada gambar ni last FY, maksud saya waktu ex-student saya dalam projek akhir tahun, di gambar ni dia dalam keadaan gembira sebab dia dah berjaya menghasilkan mold sehingga dapat trial menghasilkan produk yang baik. So alhamdulillah saya dapat feedback daripada student ni, mereka pun telah bekerja dengan baik, dapat jawatan-jawatan yang sesuai. Okay. So gambar ni pula yang contoh-contoh produk yang pernah dihasilkan oleh pelajar kami.
Dan contoh pada gambar yang belah kanan ni pula, pelajar ni sedang celebrate lah after final presentation FYP atau final year project. Okay? Kerana berjaya telah menghasilkan satu acuan mol yang lengkap. Okay? Okay. So untuk FYP ni dia bermula daripada mereka bentuk produk plastik. Dia mereka produk plastik sehingga melakukan trial penghasilan produk menggunakan misi acuan plastik. So pelajar dapat mempraktikkan seminggu pun telah dipelajari secara baik. Okay. So disebabkan teknologi yang ada dekat JMI ni, ini adalah sebagai contribution yang telah dilakukan oleh kami di mana masa awal pandemik PKP 1.0 ni, dengan kemahiran teknologi yang kami ada, pengetahuan yang kami ada, kami dengan secara cepat menghasilkan acuan untuk menghasilkan face shield kepada frontliners. Ini contoh-contoh gambar sahaja yang kami contribute kepada frontliners. Masa tu kan susah untuk dapatkan face shield kan. Jadi kami inisiatif dari program teknologi dengan bantuan-bantuan daripada department lain seperti itu Endai, daripada CNC, kami menghasilkan mold dan kami run production. Alhamdulillah sehingga kini kami telah provide lebih daripada 22,000 pieces kepada frontliners. Ini hanyalah contribution kami. Di sini saya nak tunjukkanlah maknanya dengan teknologi plastik ni kita juga boleh membantu untuk negara, dan juga kita juga boleh menghasilkan produk-produk yang high demand. Contoh face shield ni. Okay. Okay, ni antara aktiviti-aktiviti student di JMI. Contohnya tengah buat more servicing pada gambar ni, buat repairing, water leaking test. So ni adalah gambar-gambar dengan pelajar yang telah siap dia punya projek hingga menghasilkan produk, proses untuk naik mall dan turun mall ataupun up mall, down mall, okay, dan sebagainya. Dan saya juga ingin berkongsi contoh successful MOT alumni. Sini saya hanya listkan 2 orang lah. Contohnya nama pelajar ni Aidil Faris bin Muhammad Noor. Dia graduate pada 2016. So current position dia di Moltex Sdn Bhd sebagai QC engineer. Okay. Ini pun bekas pelajar saya. Dan ini satu lagi contoh, iaitu saudara Wan Muhammad Musaddiq bin Muhammad Hussein. Dia graduate 2013. So saya ingat lagi dia mula daripada level hanya sebagai technician kat situ, tapi sekarang jawatan dia adalah tooling manager di salah satu company membuat mall di Pulau Pinang. Okay. So secara rumusannya saya ingin terangkan sekali lagi dalam program mall teknologi ni, saya ulangkan kebalik kepada slide ni, kita menyediakan tenaga mahir untuk menampung kekosongan jawatan yang sangat crucial, iaitu industri plastik. Sebab industri plastik ni dia menghasilkan banyak produk, bukan hanya untuk barang produk rumah, alatan asas, tetapi untuk komponen-komponen kereta seperti ni. Gadget yang kita guna pun banyak menggunakan produk plastik. Dan lain lagi. So produk plastik ni atau industri plastik ni memang sentiasa diperlukan dan evergreen. Maka tenaga-tenaga mahir di dalam mall teknologi ni sangat diperlukan dan menjadi high demand yang tinggi di pasaran kerja. Okay? Itu yang kami boleh promise sebab based pada experience kami, sentiasa ada sahaja company-company yang menanyakan student yang akan menamatkan pengajian dalam bidang mall teknologi sama ada boleh go for their company interview supaya dia orang boleh diserapkan terus ke dalam alam pekerjaan. Okay. Okay, setakat itu sahaja saya punya simple presentation. Jadi saya sangat-sangat mengalukan lah. Kalau ada soalan-soalan boleh juga email kepada admin JMI yang mungkin nanti saudara Faizal boleh share ataupun saudara Faizal boleh share nombor phone untuk pertanyaan lanjut sebab program diploma teknologi ni masih dibuka untuk pengambilan yang akan datang ni. Terima kasih. Faizal, saya close saya punya presentation kejap. Okey, boleh close dah. Okey, terima kasih Cik Raja. Okey, baik. Saya minta izin close saya punya presentation dulu ya. Okey. Okey, so Faizal, dah close ke saya punya presentation? Dah. Okey, baik. Terima kasih.
Okey, sekarang ni kita akan pergi kepada panel yang seterusnya. Okey, saya ingin menjemput saudara Abdul Rahman. Okey, saudara Abdul Rahman daripada section Tool and Die Technology. Ya, betul Cik Rahman ya? Okey, tanpa membuangkan masa, Ya, saya betul, ya, menjemput Cik Rahman untuk memberi sedikitlah penerangan berkenaan dengan Tool and Die. Okey, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak Saudara Faizal. InsyaAllah. Okey, sebelum kita mulakan, sebelum saya teruskan, nama saya Abdul Rahman bin Abdul Ghani. Sedikit sebanyak latar belakang tentang saya. Saya join JMI pada tahun 2016, kemudian sampai sekarang lah. Dan sebelum saya menyertai JMI, saya bekerja sebagai tool and die designer di Panasonic Aircon Section 20, Section 21. Selama daripada tahun 2005 sampai 2012, lebih kurang 7-8 tahun lah saya di sana. Dan kemudian dengan sedikit pengalaman saya di industri itu, kemudian saya join JMI sebagai tenaga pengajar di Mechanical Engineering Department daripada tahun 2016 sampai 2021 sekarang. So lebih kurang 7-5 lebih kurang kita kata 12 tahun, 13 tahun saya terlibat secara langsung dalam bidang tool and die. Jadi kemudian selain pada itu saya juga kalau zaman sekolah dulu, sekejap ya. Okey, Cik Rahman. Okey, sekejap Okey, minta maaf. Okey. Teknikal. Ada masalah teknikal. Alright. Kemudian apa tadi saya okey, kalau sekolah, saya dulu sekolah di Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur Ceras lah. Kemudian saya buat diploma di JMI juga. So saya buat diploma di JMI dari tahun 2002 sampai 2005. Selama 3 tahun di bawah pembiayaan pendidikan MARA. Tapi alhamdulillah selepas selesai saya diploma, saya MARA telah bersetuju untuk meminda pembiayaan pelajaran saya daripada pinjaman penuh kepada biasiswa penuh. Pada zaman saya dulu dia boleh MARA ada kemampuan untuk convert pinjaman pendidikan saya daripada pinjaman kepada biasiswa. Walau bagaimanapun zaman sekarang, pada waktu sekarang MARA masih lagi menyediakan kita kata kelebihan kepada pelajar-pelajar yang mengambil pembiayaan pendidikan MARA, dan mereka mempunyai peluang untuk menukar status pinjaman pendidikan mereka daripada pinjaman kepada mungkin pendidikan sepenuhnya beasiswa, ataupun ada peringkat-peringkatnya 80%, 85%, 70%, 50% kan. So bergantung kepada pelajar-pelajar punya result. Okey. Seterusnya, kemudian saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar yang telah mendapat keputusan SPM. Untuk yang dapat result yang baik pun tahniah, untuk dapat result yang kurang baik pun tahniah, kerana anda telah melalui daripada banyak-banyak ujian, anda telah berjaya menduduki salah satu ujian dalam aliran pendidikan tu, iaitu SPM. Jadi
saya akan teruskan saya akan teruskan dengan saya punya sedikit presentation. Sebelum saya teruskan, kita ada saudara kita kat sini, Zam Zarin. So kalau ada apa-apa soalan, kalau saya tengok daripada list peserta kita hari ini, semua daripada JMI, satu daripada Zam Zarin, saya tak berapa kenal. Kalau ada soalan, boleh utarakan soalan bila-bila, boleh stopkan saya bila-bila masa ya. Okey. Okay, kemudian saya akan share, Cik Faizal. Saya akan share saya punya slide. Teruskan. Okay. Seperti yang saya cakap tadi, tahniah kepada pelajar-pelajar, dan kat sini kita untuk pelajar-pelajar, nasihat saya untuk pelajar-pelajar, awal apa pun result yang kita dapat, kita perlu mulai pada hari ini, saat ini, kita perlu buat satu rancangan, sama ada untuk kita tengok kita nak pilih apa aliran atau apa peluang yang ada dekat Malaysia untuk kita melanjutkan pendidikan kita. Kita tahu dalam kehidupan kita ni, pendidikan adalah amat penting, bukan hanya semata-mata untuk dapatkan sijil, tapi untuk menggarap ilmu tu. Menggarap ilmu supaya boleh digunakan dalam kehidupan harian. Bukan semata-mata boleh digunakan untuk ditayangkan di atas sijil, bukan semata-mata boleh digunakan untuk waktu kerja, tetapi ilmu itu kita nak juga bermanfaat supaya kita dapat meneruskan kehidupan harian kita. Tak kira lah di mana saja kita berada. Selagi kita ada ilmu tu, insya-Allah kita boleh bergerak, kita boleh hidup kan. Jadi saya nak highlight, apa yang saya nak highlight kat sini adalah beberapa peluang yang ada untuk pelajar SPM, pelajar lepasan SPM di Malaysia, especially di Malaysia. Okay. Sebelum kita pergi lanjut, saya nak share sedikit supaya pelajar-pelajar dia tahu kita sekarang ni ataupun kita sebagai pelajar ni sebenarnya kita berada di mana sebenarnya. Dalam sistem pendidikan kita di Malaysia ni, kita pelajar-pelajar berada di mana. Okey. Kalau kita tengok ni hari, saya conteng sikit. Okey, kalau kita tengok pelajar-pelajar hari ini, pelajar-pelajar SPM sedang berada di sini. Okey, kita berada di sini. Okey. Dan setiap orang pelajar di Malaysia dia mempunyai kemampuan dan kebolehan yang tersendiri, yang mana mereka boleh memilih laluan-laluan mereka tersendiri untuk memastikan mereka dapat meneruskan pendidikan mereka sehingga kepada satu tahap yang paling tinggi. Kalau kita kata paling tinggi, antara paling tinggi sebagai PhD lah, sebagai graduan PhD. Okey. Jadi apa saya nak cakap, untuk pelajar-pelajar lepasan SPM, tak kira apa juga awak punya keputusan, sama ada keputusan kamu baik, tak baik ataupun kurang baik, kamu mempunyai peluang yang cerah untuk sampai kepada tahap paling tinggi sekali. Ini peluang yang kerajaan Malaysia telah berikan. Hak yang sama rata untuk pelajar-pelajar mendapatkan pendidikan. Cumanya, kita terpaksa memilih haluan masing-masing. Ada yang memilih untuk sampai kepada tahap paling tinggi melalui STPM. Okay? Ada yang memilih untuk melalui matrikulasi. Dan ada juga yang memilih untuk melalui bidang TVET. Okey. Jadi saya yang nak highlight hari ini, untuk pelajar-pelajar yang memilih perjalanan pendidikan mereka melalui diploma. Mereka mulakan perjalanan, kita kata tertiary education mereka melalui diploma. Okay. Lain-lain ni, insyaAllah kalau kita ada sesi yang berbeza, kita akan discuss lah. Dan kenapa saya pilih diploma kat sini? Sebab satunya JMI, satunya sebab TVET, okay? Satunya sebab TVET. Kemudian nombor duanya di JMI kami
menawarkan pelbagai program yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan Kementerian Pendidikan untuk pelajar-pelajar lepasan SPM. Okey. Jadinya apa kelebihan TVET ni? Kalau kita tengok slide sebelumnya tadi, peluang, apakah peluang anda sebagai lepasan SPM? So peluang anda adalah sama rata. Tak kira apa juga result awak kamu mempunyai peluang yang sama rata. Kemudian sejauh manakah saya boleh melangkah dalam TVET? Okey. Alright, tadi kita dah dengar Encik Raja dia bersembang pasal mall teknologi. Mall teknologi. Kalau kita tengok daripada penerangan Encik Raja tadi, seseorang yang menghabiskan diplomanya, kemudian dia masuk ke alam pekerjaan, dia mempunyai peluang yang cerah untuk naik pangkat. Naik pangkat sehingga kepada yang paling tinggi. Kita ambil masa lah kan. Ambil masa. Tapi dengan kita melalui TVET, kita mempunyai peluang yang cerah dan sama macam orang lain. Okey. Okay, kemudian kenapa German Malaysia Institute menjadi pilihan? Okey, yang ni. Yang ni menarik sebab apa? GMI yang telah ditubuhkan pada tahun 1992 sebenarnya antara institusi pendidikan yang paling awal yang mempelopori TVET. Okey, TVET ni apa? TVET Technical Vocational Education and Training. Okey. Jadi daripada tahun 1992 GMI telah menghasilkan graduan-graduan yang berkemahiran tinggi dan mampu untuk perform. Perform maksudnya mampu untuk menjalankan tugas mereka dalam pelbagai bidang di industri. Dan industri tak kira lah, industri berat, industri ringan, industri pembuatan besi, industri pembuatan kapal, industri oil and gas. So ada macam-macam industri yang mana penyediaan pelajar-pelajar GMI dalam bidang TVET ini mampu membawa mereka kepada satu level yang amat membanggakan. Okay? So itu adalah salah satu kelebihan GMI. Kemudian, adakah pekerjaan saya GMI ada peluang pembiayaan? Ya, betul. Di GMI pula, kita ada pelajar-pelajar ada peluang untuk mendapatkan pendidikan, kita kata mendapatkan pembiayaan pendidikan. Yang paling utama, insya-Allah, pelajar-pelajar diberi peluang untuk memohon pinjaman daripada MARA. Dan selain daripada itu kita ada PTPTN dan juga kita ada beasiswa-beasiswa lain yang kita perlu usahakan lah. Tapi GMI ni anak syarikat di bawah kita kata bawah penyelidikan MARA, maka MARA akan memberikan kita kata memberikan perhatian lebih kepada pelajar-pelajar GMI. Okey, insya-Allah ada rezeki kita boleh dapatkan pinjaman pendidikan MARA. Dan kemudian di akhir pengajian kita boleh memohon pengurangan pembayaran balik. Kan kalau result kita bagus boleh sampai 85%, 85%. Yang ni akan kita kata akan diterangkan lagi oleh bahagian pembiayaan pendidikan lah, okay, daripada pihak GMI. Alright, so sedikit sebanyak kenapa kita, sedikit sebanyak peluang pelajar-pelajar TVET. Jadi rumusannya pelajar-pelajar TVET, pelajar-pelajar lepasan SPM yang memilih untuk membuat diploma atau memilih untuk menduduki diploma di dalam bidang TVET mempunyai peluang yang cerah seperti rakan-rakan mereka yang lain yang memilih untuk buat STPM, matrikulasi dan lain-lain. Okay? Alright. Okay, ini adalah kelebihan belajar GMI. Kita macam tadi Encik Raja dah terangkan, kita punya pembelajaran 60-70% adalah praktikal, yang mana maksudnya apa? Maksudnya 30% teori itu kita akan terus apply ke dalam praktikal untuk kita uji kefahaman kita, dan kita akan buat ujian praktikal tu sehingga kita faham apa yang telah kita pelajari di dalam kelas teori. Okay? So GMI ini terbuka kepada semua pelajar aliran sains, sastra, agama, akaun dan lain-lain lah. Dan kita ada beberapa kelayakan yang ini juga akan diterangkan kemudian. Kemudian kita ada pembiayaan dari MARA, kita ada pembiayaan daripada MARA.
Dan pelajar-pelajar juga boleh, dia akan dapat allowance sara diri setiap bulan, okey, 630. Kemudian diskaun pembayaran balik MARAS sehingga 85%. 85% 85% bergantung kepada kita punya result. Bukan hanya dapat ni, dan ada lain-lain tangga, kita kata tangga bayaran balik lah untuk pelajar-pelajar. Kemudian JMI pula, bidang-bidang yang ditawarkan di JMI mendapat kelayakan daripada MQA. So jangan risau, sijil kita insya-Allah memang diakui dan diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Okey, dekat sini graduan JMI ni mempunyai keboleh pasaran kerja yang tinggi sehingga 93%. Macam saya dulu, ikut pengalaman saya selepas saya habis JMI, saya habis JMI lebih kurang bulan 6, bulan 9 saya dah dapat kerja. So dalam tempoh ni saya ada buat kerja lain, tapi bulan 9 saya dah join Panasonic. Okay. Alright. Pembelajaran 70%, teori 30%. Okay. Dan selain daripada MARA, kita boleh dapat pinjaman PTPTN. Alright. Okay, kenapa? Kalau kita tengok, pelajar-pelajar TVET ni mempunyai perhatian lebih ataupun diberikan perhatian lebih oleh Kerajaan Malaysia. Kita tengok berita, salah satu berita pada tahun ni 2021, modal insan melalui TVET. So selain daripada menyediakan pelajar-pelajar TVET dengan pengetahuan teori dan juga praktikal, pelajar-pelajar TVET juga akan institusi JMI akan bina sahsiah dia supaya mereka bersedia di alam pekerjaan ni. So seawal kita kata habis SPM 17, dapat result 18, kalau ada rezeki masuk tahun ni 18, 19, 20, 21 dah habis diploma, dan kita bila masuk kerja, maksudnya dari segi mental, fizikal, insya-Allah pelajar-pelajar JMI sangat-sangatlah bersedia untuk meneruskan karier mereka di alam pekerjaan. Okey. Kemudian kerajaan telah memperuntukkan satu jumlah yang besar untuk pembangunan program TVET ni. Kalau kita tengok tadi tahun 2021 ni, tahun 2019, tahun 2020. Hampir setiap tahun kita tengok ada berita tentang TVET. Dan TVET memang mendapat perhatian yang sungguh-sungguh daripada kerajaan. Supaya apa? Supaya rakyat kebergantungan tenaga mahir kita nak hampir 100% hanya datang daripada warga tempatan. Okey. Alright. Seterusnya, ini tentang TVET. Okey, pelajar didedahkan dengan teori dan praktikal seawal usia 16 tahun lah. Ini untuk sekolah vocational. Graduan institusi TVET merupakan individu separuh profesional dalam bidang berkaitan. So kita kata tenaga mahir. Menjadi pemacu utama dalam melahirkan tenaga mahir tempatan. So ini adalah tentang TVET. Mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja asing. So kalau kita tengok salah satu faktor kenapa? Sebab apa? Sebab kita kurang. Salah satu faktor kenapa kita banyak sangat warga asing, sebab apa? Sebab kita kurangnya tenaga mahir. So kalau kita rebut peluang dalam TVET ni, insya-Allah kita akan dapat menambah jumlah bilangan tenaga mahir di Malaysia. Alright. Okey. Sebelum saya terus kepada bidang yang saya bidang pengajian saya ni ataupun bidang yang saya ajar di JMI, ingin saya tekankan kelebihan pelajar-pelajar TVET tadi bukan semata-mata mereka dapat satu sijil diploma, dan bukan saja mereka dapat teori dan praktikal, tetapi pembelajaran yang mereka belajar tu mereka dapat gunakan dalam kehidupan harian, kan. Contohnya, saya nak bagi contoh, kalaulah kata-kata kita belajar tentang drilling. Drilling ni apa? Drilling ni adalah untuk kita buat lubang, kan. Kalau di JMI kita buat drilling atas besi, tapi oleh kerana kita ada ilmu yang asas tu, mungkin belajar-belajar kalau ada orang minta tolong untuk pasang bracket ke dekat dinding, so mereka mempunyai ilmu. Bila mereka ada ilmu yang sesuai, so maksudnya hasil kerja mereka insya-Allah lebih baiklah berbanding dengan orang lain. Kalau mereka ada kemahiran tentang welding, mungkin workshop welding, kan. Jadi bukan saja bukan semata-mata sijil,
Bukan semata-mata pengetahuan, tapi pengetahuan itu boleh digunakan dalam kehidupan harian dan juga boleh digunakan sebagai batu loncatan untuk mereka menjadi usahawan. Usahawan dalam bidang event. Okay? Alright. Kalau kita tengok pada slide seterusnya, kenapa kita perlu join MOL dan tooling teknologi. Kalau ada apa-apa soalan, boleh berhentikan saya. Kalau saya terlalu laju, okay? Boleh slowkan saya sikit. Alright. Yang pasti kita dapat sedikit kefahaman lah ini hari. Okey, kalau tadi MOL teknologi, Encik Raja telah terangkan dengan detailnya tentang MOL teknologi. Yang saya akan cerita tentang tool and die teknologi. So kalau dalam bahasa Melayunya, dia adalah teknologi acuan tekan logam. Teknologi acuan tekan. Sesuai dengan nama, teknologi ni adalah untuk menghasilkan komponen ataupun produk-produk yang berasaskan kepingan logam. Okey, contoh. Kita tengok contoh. Saya ada bawa contoh. Okey. Cik Fazal, boleh nampak contohnya? Sebentar ya. Mana contoh dia? Nampak contoh? Okey. Okey. Nampak ya? Okey, ini adalah bracket. Nampak. Okey. Okey, kalau dalam saya cakap dalam bahasa Inggerisnya, this bracket used to hold motor untuk tingkap kereta, tingkap kereta. Kalau kita tengok, boleh nampak dekat sini, thickness-nya tak tebal kan? Thickness-nya nipis. Ini lebih kurang dalam 1.5 mm. Asal datangnya bracket ni datang daripada kepingan logam. Kepingan logam ataupun dalam bahasa Inggerisnya coil, coil. Jadi kemudian dia dibentuk. Dia bentuk sehingga begini rupa. Ada lubang, ada bending, so ada flanging, ada macam-macam features ke atas bracket ni. Okey. Jadinya macam mana nak bentukkan daripada sekeping logam sehingga jadi bracket ni? Ini adalah melalui teknologi acuan tekan. Okey? Alright. So contoh lagi. Contoh kalau kita tengok ni. Gasket daripada, nampak gasket daripada enjin kepada extractor kereta kan. Ini pun berapa tebal dia? Tak sampai 1 mm. Okey, tak sampai 1 mm, lebih kurang 0.5 mm. So ini juga dihasilkan daripada teknologi acuan tekan logam ataupun tool and die teknologi. Contoh seterusnya kalau kita tengok kan. Ini adalah bracket untuk hold tingkap kereta. Okey, kita tengok. Ada berapa part kat sini? Ada 1, 2, 3. 3 part logam. Yang lain tu part plastik. Yang ni plastik. Yang ni pun dihasilkan. Part yang ni dihasilkan daripada mold teknologi tadi. Nampak? Combination. Atas barang ni saja dah ada combination. Berapa thickness tu Cik Rahman? Yang ni, thickness ni macam mana? Thickness ni berapa? Thickness yang bracket yang atas ni lebih kurang 1.2 ataupun 1.0. Okey. Yang ni, yang tulang dia ni, thickness dia 1.0 je. Tapi oleh kerana dia telah dibentuk dalam tool and die, so dia menjadi keras. Dia ada kekuatan dia sendirilah. Okey. Asalnya datang daripada kepingan logam. Kalau kita tengok dekat internet, kalau kita Google coil tu, dia datang daripada coil yang besar, kemudian masuk dalam tool and die dan dibentuk sehingga begini rupa. Okey. Alright. Jadi macam mana nak hasilkan benda ni? Apakah knowledge ataupun pengetahuan yang diperlukan oleh pelajar-pelajar supaya dapat membentuk besi ni supaya jadi macam ni? Okey. Daripada segi desainnya, daripada segi analisisnya, analisis kekuatan, analisis daya dia, okey. So semuanya pelajar-pelajar akan belajar di JMI. Alright. Kita tengok dekat sebelah ni, sebelah kiri ni. Okay, macam saya sebut tadi, pelajar-pelajar akan diperkenalkan dengan engineering analysis, advanced manufacturing, pembuatan CNC teknologi. Antara salah satu bidang yang famous pada zaman sekarang, CNC teknologi. CNC teknologi apa? Computer numerical control. Di mana kebanyakan mesin sekarang ni dia telah dilengkapkan dengan teknologi CNC. Secara dia kita kata in English ni automated. Okay, kalau let's say contoh kita nak potong besi, kita ada mesin milling, mesin turning, mesin grinding. So sekarang ni mesin milling, turning, grinding ni kita dah ada mesin CNC. So kita buat program, pelajar-pelajar akan buat program, kemudian mesin tu secara automatik
akan, bukan automatic, secara automated, komputer automated, dia akan potong besi mengikut kepada kita punya reka bentuk. Okay. Kemudian kita apa? Kita ada product design. Kita ada produk, kita ada macam-macam perisian di JMI yang bersesuaian dengan industri supaya pelajar-pelajar dapat mengasah bakat dalam bidang design. Contoh, dia ni macam bracket ni, dia bukan boleh datang secara bayangan. Kita perlu design, kita perlu design. Ini contoh yang simple lah. Kita perlu design, masuk dalam komputer, kemudian ada proses terus-terusnya. Kemudian pelajar-pelajar akan didedahkan kepada CAD. Ini semua adalah kita kata sub topik yang sangat-sangat penting di industri. Contohnya CAD, Computer Aided Design, yang menggunakan perisian AutoCAD, SolidWorks, kita ada HyperWorks, kita ada Autodesk dan macam-macam lagi. Dan komputer kita ataupun makmal komputer kita dilengkapi oleh perisian-perisian yang setanding dengan industri. Saya boleh katakan pelajar-pelajar JMI yang mengambil bidang khusus ini, dia mempunyai di hujung pengajiannya, dia mempunyai pengetahuan asas untuk mereka bekerja di industri. Dan insya-Allah mereka tidak akan rasa kekok apabila menggunakan perisian di industri masa kerja, waktu kerja. Dan kita ada apa lagi? Kita ada Computer Aided Manufacturing, kita ada CAM, kita ada CEE untuk analisis, kita ada FEA juga untuk analisis. Jadi semua perisian ni, semuanya kita pelajar-pelajar akan secara hands on akan kendalikan perisian ni secara hands on di makmal komputer JMI. Okey. Kemudian kita ada praktikal dan teori. Okey. Kemudian kita ada industrial. Kita punya pembelajaran memang mengikut industri. Okey. Kemudian industri kita industri base lah, kita ikut spec. Kalau kita ikut spec pun kita ikut spec industri, ISO, kita ikut DIN dan seterusnya. Dan pelajar-pelajar seperti pelajar-pelajar MOL, pelajar tool and die juga di hujung-hujung pengajian mereka perlu menghasilkan sebuah acuan tekan yang berfungsi. Dan mana kalau kata contohlah pelajar-pelajar tu menghasilkan kata let's say ini adalah komponen untuk pegang ataupun hold kabel TMB kan. Katalah let's say pelajar-pelajar tu menghasilkan acuan untuk menghasilkan komponen ni. So maka di hujung pengajian mereka acuan tekan mereka perlu berfungsi secara baik untuk menghasilkan komponen ni. Benda ni bukan senang. Komponen ni nampak aja senang, tapi untuk hasilkan dia melalui proses yang pelbagai. Dan di hujung semester, di hujung pengajian diploma mereka perlu hasilkan, mereka perlu keluarkan komponen ni secara one to one. Kita tak buat ikut scale, kita tak kecilkan dia, kita tak besarkan dia, tapi kita buat one to one based on industri punya size. Okay, alright. Itu sedikit sebanyak tentang pengajian tool and die diploma. Ini adalah subjek-subjek, beberapa subjek analis, core analis subjek dia lah. Okay, kita tengok. Kita ada, saya lebih suka tunjuk selain daripada core study areas ni, apa skill yang pelajar akan dapat? Pelajar-pelajar akan dapat mempelajari CATIA. Contoh CATIA. CATIA ni banyak digunakan dalam bidang aerospace dan juga otomotif, okay, untuk buat design dan juga analisis. Inventor, Inventor untuk buat design, SolidWorks untuk buat design, HyperWorks untuk buat analisis. Dan kemudian lain-lain ni kita engineering drawing, ini semua adalah subjek-subjek common lah, lebih kurang subjek common untuk pelajar-pelajar kejuruteraan. Okay, so kemudian job opportunities. Kemudian pelajar-pelajar juga mempunyai peluang-peluang pekerjaan hampir sama seperti apa yang Encik Raja terangkan tadi sebagai tooling designer, product designer, tool maker. Dan apa yang saya nak highlight kat sini, mereka bukan sahaja boleh pergi kepada bidang pembuatan ataupun manufacturing, bukan hanya manufacturing, okay, tapi mereka juga boleh pergi ke bidang oil and gas, boleh pergi kepada oil and gas, boleh pergi kepada bidang elektrik and elektronik, kan? Dan macam-macam bidang lagi yang ada dekat dekat industri. Okay. Alright, kalau kita tengok apa peluang yang ada buat masa sekarang ni, apa peluang yang ada sebagai tool and die designer. Sebagai tool and die designer ni,
Kalau kita tengok yang saya baru search, lebih kurang dalam 15 hari, 16 hari yang lepas lah. Sini saya baru dapatkan maklumat ni semalam. Masih ada beberapa, ada company di Malaysia ni amat memerlukan tenaga-tenaga mahir dalam bidang tool and die ni. Sama juga dalam bidang mold. Okay? Mereka amat memerlukan tenaga-tenaga mahir. Dan gaji yang diberi sebagai graduan diploma juga alhamdulillah amat memuaskan. Okay? Yang ni di Melaka, Elite Precision Technology. Kemudian kita ada tool and die ni daripada Sankyo Mall. Lepas tu agensi pekerjaan juga sedang mencari graduan-graduan daripada bidang tooling, daripada bidang tool and die. Yang ni Stanley. Stanley ni adalah satu company yang besar yang menghasilkan produk-produk kita kata alatan dan mesin. Alright. So dia pun memerlukan tooling eksekutif. Okay. Gaji pun alhamdulillah dia bagi 4,000 sehingga 6,000 sebulan kan. Jadi begitulah peluang, kita kata realitinya peluang yang terbentang luas untuk pelajar-pelajar yang mengambil bidang tool and die dan juga mold teknologi. Alright. Jadi akhir kata saya amat berbesar hatilah untuk menjemput adik-adik ataupun lepasan SPM untuk sama-sama dengan kita untuk mempelajari ataupun mengorak kejayaan di German Malaysian Institute. Ingat, JMI, German Malaysian Institute. Okay. So insyaAllah saya harap kita dapat jumpa lagi. Kalau ada apa-apa soalan, boleh terus berhubung dengan saya ataupun boleh kontak Encik Raja ataupun Encik Faizal, dan saya harap mungkin semester ni ataupun semester depan untuk kita jumpa di Mechanical Engineering Department ataupun khususnya kita jumpalah di Mold Teknologi dan juga Tool and Die Teknologi. InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Terima kasih Cik Rahman. Okay, kita rehat sebentar ya. Kita rehat sebentar ya. Kita bagi seminit 2 boleh ya. Okay, boleh dengar ke saya cakap ni? Boleh dengar Faizal, boleh dengar. Boleh dengar ya? Alright, okay, ada sedikit hebahan saya just nak highlight ya. Baik. Okay, untuk para pendengar semua, okay, antara kelebihan belajar di German Malaysian Institute ya. Yang pertama, ianya terbuka kepada pelajar dari semua aliran. Seperti aliran sains, sastra, agama, akaun dan lain-lain lagi. Dan kelayakan minimum untuk kemasukan ke GMI adalah 3 kredit SPM, iaitu untuk subjek matematik, sains dan mana-mana satu subjek lain dan lulus SPM. Dan GMI merupakan salah sebuah institusi pendidikan MARA ataupun IPMA. Penajaan dan pembiayaan dari MARA, bantuan bayaran yuran dalam sara hidup diri sebanyak RM630 setiap bulan, dan diskaun bayaran balik pinjaman MARA sehingga 85%. Semua program di GMI diiktiraf MQA, iaitu Agensi Kelayakan Malaysia. Graduan GMI mempunyai kebolehpasaran kerja yang tinggi sehingga 93%. Antara lain, kaedah pembelajaran yang efektif secara praktikal sebanyak 70% dan teori 30%. Antara bantuan lain ada disediakan adalah bantuan pinjaman PT-PTN dan peluang sambung belajar
di universiti terkemuka di dalam dan luar negara. Okey, kenapa harus memilih German Malaysian Institute? Okey. Antaranya ialah ia merupakan salah sebuah institusi pendidikan Mara ITMA. Kebolehpasaran graduan melebihi 93% dalam tempoh 6 bulan setelah tamat pengajian. Antara lain ialah kaedah pembelajaran efektif yang mana menekankan praktikal sebanyak 70% dan teori 30%. Peluang melanjutkan pengajian ke universiti dalam dan luar negara bagi yang layak. Dan juga pembiayaan dan penajaan mara. Okay, seperti yang saya sebutkan tadi. Okay, kita lihat apa program yang ditawarkan. Okay. Antara program yang ditawarkan JMI, kita ada Jabatan Kejuruteraan Mekanikal yang sekarang kita tengah bincang sekarang ni. Dan Jabatan Kejuruteraan Mekanikal kita ada 9 kursus, iaitu Diploma in Engineering Technology CNC Precision Technology. Yang kedua, Diploma in Engineering Technology Industrial Quality Management. Ketiga, Diploma in Engineering Technology Industrial Design. Keempat, Diploma in Engineering Technology Machine Tools Maintenance. Kelima, Diploma in Engineering Technology Manufacturing System. Keenam, Diploma in Engineering Technology Mold Technology. Seterusnya kita ada Diploma in Engineering Technology Product Design and Manufacturing. 8, kita ada Diploma in Engineering Technology Sheet Metal Fabrication and Product Development. Yang terakhir, Diploma in Engineering Technology Tool and Die Technology. Okay. Dan antara lain, selain daripada itu, kita ada juga daripada Jabatan Kejuruteraan Elektrik, yang mana ada lebih kurang 8 khusus juga. Okay. So, antaranya kita ada Diploma Engineering Technology Electronic and Information Technology, Mechatronics, Process Instrumentation and Control, Software Testing, Sustainable Energy and Power Distribution, Autotronic, Creative Multimedia and Network Security. Okay. Di samping itu, untuk jabatan asasi dan pra-universiti dan pengajian umum, JMI juga menyediakan program persediaan ke universiti di Jerman, GAPP. Dan yang kedua adalah program asasi JMI UTP, GUSP. Ini kerjasama antara JMI dan Universiti Teknologi Petronas. Okay, itu antara hebahannya, highlight yang saya just nak share pada semua. Okey. Terusnya mungkin kita boleh